Pernahkah anda melancong sampai ke Tamparuli Sabah? Jika belum, inilah satu sudut sebuah pemandangan di Tamparuli, Sabah. Tamparuli merupakan sebuah pekan kecil yang terletak dalam daerah Tuaran, Sabah. Majoriti penduduk Tamparuli ialah terdiri daripada etnik dusun. Namun terdapat juga komuniti daripada kaum Tionghoa dan kaum lain. Sebenarnya, Tamparuli mempunyai daya tarikan tersendiri, iaitu salah satunya ialah jambatan gantung terpanjang, sehingga terciptanya lagu Jambatan Tamparuli yang dicipta dan dinyanyikan oleh Justin Lusa, seorang penyanyi tempatan kelahiran dari Kampung Sunsurun, Tambunan, pada 14 Julai 1956. Setelah Justin dipelawa oleh RTM Sabah pada tahun 1976 untuk membuat persembahan di RTM Sabah, maka Justin terus menyanyi dan banyak mengubah lagu-lagunya berdasarkan pengalaman hidup dan kisah benar yang berlaku ke atas dirinya. Antara lagu Justin yang popular ialah Sumandat Mantat Sunsurun atau bermaksud Gadis dari Sunsurun, Azomihom, Dusrai yang bermaksud Aku Tidak Mencari Yang Lain, dan Jambatan Tamparuli. Sepanjang penglibatan dan sumbangan Justin dalam industri hiburan tempatan dari 1970 sehingga 1985, Justin telah diberi pengiktirafan tertinggi dengan gelaran suara emas oleh RTM Sabah pada tahun 80-an. Sejajar dengan jambatan gantung yang telah dipopularkan dalam lagu etnik dusun, terdapat juga satu lagi jambatan konkret sepanjang 200 meter yang telah mula dibina pada 1934, iaitu semasa zaman penjajahan British. Menurut Eva Doros, sebenarnya jambatan ini agak istimewa kerana mempunyai mitos atau legenda tersendiri. Mari kita dengar apa kata Eva Doros tentang Jambatan Lama Tamparuli. Jambatan Tamparuli merupakan salah satu tempat yang bersejarah di Tamparuli, di mana sejarahnya bermula apabila pada tahun 1930 kerajaan British ingin membina sebuah jambatan, namun sering gagal kerana disebabkan terdapat hantu air yang berada di bawah jambatan Tamparuli ini. So, untuk menenangkan hantu air ini, salah seorang gadis yang masih muda dan masih perawan harus dikorbankan, dan pada ketika itu Solongkoy adalah gadis tempatan yang telah dipilih, tapi bukan dengan secara sukarela, tapi dengan secara paksa, dengan keadaan tangan dan kakinya diikat. So, selesai sahaja Solongkoy dikorbankan dan ditanam hidup-hidup, Jambatan Tamparuli tidak pernah lagi menghadapi masalah dalam pembinaan, dan Jambatan Tamparuli berdiri dengan kukuh dari tahun 1930 sehinggalah hari ini. Di sebalik legenda ini, terdapat kisah berlakunya cinta tiga segi, dendam kesumat, kepercayaan, dan ketaatan menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan, yang mana kisahnya bermula daripada seorang pegawai British bernama Robinson yang bertanggungjawab atas pembinaan jambatan itu, tetapi menemui kegagalan untuk menyiapkannya lantaran Robinson telah meminta bantuan dukun kampung yang dikenali sebagai Odu atau Bobolian. Menurut Odu, pembinaan jambatan tersebut tidak dapat disiapkan kerana sungai itu mempunyai hantu air atau Tobuaka dalam bahasa dusun yang dipercayai amat marah dengan pembinaan jambatan itu. Maka dukun itu telah memberi petua
bagi meredakan kemarahan hantu air tersebut, seorang gadis yang cantik haruslah dikorbankan. Kebetulan, pada ketika itu, ada seorang gadis yang cantik bernama Solongkoi yang amat disukai oleh Robinson. Pada masa yang sama, seorang pemuda tempatan bernama Intang juga menaruh hati terhadap Solongkoi. Namun, Solongkoi lebih menyukai Robinson. Mereka kemudian menjadi sepasang kekasih. Akibat itu, Intang pun marah dan ingin membalas dendam kerana cintanya telah ditolak oleh Solongkoi. Setelah Intang mendengar bahawa seorang gadis cantik harus dikorbankan untuk meredakan kemarahan hantu air jambatan yang sedang dalam pembinaan, maka Intang pun mengambil kesempatan dan berjaya memujuk Odu atau dukun supaya memilih Solongkoi dikorban bagi melaksanakan ritual jambatan tersebut. Akibat kepercayaan tauhid itu, Robinson telah bersetuju kekasihnya Solongkoi dimasukkan ke dalam tajau, kemudian ditanam secara hidup-hidup di bawah tiang pertama jambatan. Segala tangisan dan kesakitan yang dirasai Solongkoi langsung tidak dihiraukan oleh Robinson dan juga oleh penduduk kampung. Sebelum gadis itu tenggelam, Solongkoi berkata dengan jeritan, "Buat kali terakhir, jambatan Tamparuli tidak akan kukuh selagi nyawa dan darah Robinson tidak bersamanya dalam jambatan ini." Setelah Solongkoi mati, Robinson amat menyesal sekali, lalu dia membunuh diri dan jasadnya bersemadi bersama Solongkoi di jambatan ini. Beginilah kisah tragis ketika pembinaan jambatan Tamparuli. Sungguh pun jambatan ini kukuh dan telah memberi banyak manfaat kepada ramai orang, sehingga kini, namun tiada yang dapat menyangka sesungguhnya untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain, pasti ada pengorbanan di sebaliknya. Begitu jugalah, seandainya ketika ini anda sedang dicintai dan mencintai seseorang, bercintalah dengan berpadah-padah, kerana cinta tidak dapat kalian ketahui bila akan muncul dan dengan siapa kalian akan jatuh cinta. Namun, setia kepada cinta adalah keputusan kalian dalam menjalaninya. Sehingga, apa yang diputuskan terkadang boleh berubah di tengah jalan seperti yang dialami oleh Solongkoi. Ini adalah jambatan Tamparuli yang baru. Jambatan ini bukan saja lebih besar, tetapi juga mempunyai struktur binaan yang kukuh dan moden berbanding jambatan Tamparuli yang lama, sebagai laluan untuk menyeberangi Sungai Tamparuli.